Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey, hari ini kita berada di office saya sekarang. Okey. Jadi apa yang terjadi sekarang ini? Ada satu keadaan di mana manusia ini dia tak sedar diri. Dia lupa, lepas tu dia pura-pura lupa, lepas tu dengan tak tahu malu tuduh pula orang benda yang bukan-bukan, benda yang salah, seolah-olah dia tak pernah buat benda tu. Seolah-olah seperti kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam dia punya ucapan, dalam dia punya kenyataan menjawab soalan daripada Taqiyuddin Hasan. Dia kata seolah-olah di dalam dunia ini tak ada lagi orang yang jadi wakil Melayu, tak ada lagi yang jadi wakil Islam. Dia saja macam seorang saja. Jadi akhirnya ada satu lagi yang saya ingin kongsikan daripada Harapan Daily juga. Tuduhan yang teruk ni, tuduh PH munafik pas sepatah pun tidak bersuara semasa berkuasa. Ini memang betul terjadi ni. Saya setuju yang ini. Waktu diorang masih lagi berkuasa, tidak pun cakap apa-apa tau. Diam-diam saja. Tapi bila sudah jadi pembangkang, tiba-tiba jadi hero rakyat. Tunggu saat kita setting dulu. Tapi sambil itu saya bercakap jugalah. Tiba-tiba semua jadi hero rakyat waktu jadi pembangkang. Tapi waktu jadi kerajaan dulu, entah jadi tikus kah, entah jadi apa pun saya pun tidak tahu. Jadi akhirnya tampillah satu artikel yang cukup panas, cukup best, cukup bikin sakit jiwa ni. Tuduh PH munafik pas sepatah pun tidak bersuara semasa berkuasa. Penulisan Presiden PAS dalam haraka yang menuduh cara orang munafik menentang Islam diikuti Israel dan PH adalah jauh daripada situasi yang sebenar. Itu jauh daripada situasi yang sebenar tau. PAS sering mengakui bahawa kononnya mereka lah ini adalah menjuarai perjuangan, menjuarai nilai-nilai hidup yang baguslah, terutamanya dalam mereka memperjuangkan banyak benda lah. Jadi PAS sering mengakui bahawa mereka lah yang menjuarai. Tapi kalau dihalusi amalan cara mereka mentadbir kerajaan Malaysia selama 33 bulan, banyak kelemahan didapati. Apabila menjadi kerajaan di bawah Perdana Menteri Mahiuddin Mat Yassin, PAS hanya mengikut tanpa menyoal. Ikut tanpa menyoal polisi PN, MN, isu Israel Timur Tengah kerana mementingkan kedudukan menteri dan menteri PAS dan duta khas supaya kedudukan mereka tidak tergugurkan. Kelihatan kuasa adalah segala-galanya dan pembelaan Palestin pula diabaikan. Presiden PAS pula sebagai duta khas ke Timur Tengah tidak lagi kelihatan melawat untuk menangani keadaan makin tenat di Timur Tengah pada waktu itu, di mana makin banyak negara Arab Timur Tengah menjalani hubungan diplomatik dengan Israel dan sekaligus meminggirkan dan melemahkan kedudukan Palestin. Bahkan Mahiuddin Mat Yassin masih bercakap omong kosong, two-state solution
atau penyelesaian penubuhan dua negara yang sebenarnya telah lama berkubur. Dengan Israel merobohkan rumah rakyat Palestin serta merampas tanah mereka untuk mendirikan bandar Yahudi baru, umum satu dunia tahu sudah tidak cukup tanah yang masih tinggal untuk dimiliki oleh Palestin. Itulah omong kosong Muhyiddin Mat Yassin, dan PAS sepatah pun tidak bersuara baik di parlimen atau melalui duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Tidak cukup dengan kurang membela nasib umat Palestin yang tertindas, PAS menyokong kuat penyertaan Expo Dubai 2020 yang disertai oleh Israel dan didukung oleh negara UAE serta negara Arab lain yang telah menjalinkan hubungan diplomatik dan perniagaan besar-besaran dengan Israel. Ahli Parlimen PAS pula daripada Kuala Terengganu, Timbalan Menteri Musti waktu itu Ahmad Amzad, melalui Facebook beliau pada tahun 2020 yang lalu menyatakan dengan megah Expo Dubai 2020 sangat penting dalam rangka hubungan multilateral dan perdagangan antarabangsa Malaysia walaupun disertai oleh Israel. Beliau juga mendakwa Palestin menyertai Expo tersebut, tetapi sebenarnya Palestin tidak menyertai Expo Dubai 2020 kerana menarik diri sebab kehadiran Israel. Walaupun Malaysia yang asalnya berhasrat untuk menyertai Expo tersebut sepatutnya menarik diri tanda solidariti terhadap Palestin. Tidak memadai dengan kenyataan bersemangat ahli Parlimen Kuala Terengganu itu, Ahmad Amzad untuk menyertai Expo Dubai, beliau telah dengan megah pula mendirikan billboard besar di Kuala Terengganu, memaparkan gambar beliau dan menggesa rakyat Malaysia menghadiri Expo Dubai 2020 yang disertai oleh Israel. Kami dari Amanah telah membuat flash mob protes pembinaan billboard mempromosi kenyataan Expo Dubai bersama Israel ketika Palestin masih disisi oleh negara-negara Arab lain dari UAE, Arab Saudi, Jordan, Mesir dan Bahrain kerana temakan umpan perniagaan Israel. Bukan Amanah saja membantah Malaysia menyertai Expo Dubai yang disertai Israel, 40 lagi NGO utama seperti ABIM, BDS, Pertubuhan Ikram, MyCare, Viva Palestin dan MAPIM turut membantah, tetapi PAS ingin terus setuju ke Expo Dubai. Umpan Israel berhasil. Kelihatan berhasil hari ini apabila Gaza dan Tebing Barat dibom dan ribuan dibunuh sementara negara Arab yang termakan umpan perniagaan Israel dan Amerika tidak mengambil tindakan serius, embargo atau memotong penjualan minyak membela Palestin dan menggugat kepentingan Israel dan Amerika. Inilah akibatnya mereka yang termakan umpan Israel dan Amerika melalui perniagaan yang mempersoalkan menteri-menteri PAS. Sekarang nasi telah menjadi bubur dan puluhan ribu umat Palestin telah terkorban tanpa pembelaan negara Arab yang sepatutnya. PAS hanya berhujah sekarang tetapi tidak mengambil tindakan sepatutnya ketika mereka menjadi kerajaan kerana mementingkan kedudukan pribadi mereka. Semasa PAS berjinak-jinak waktu Muhyiddin menjadi timbalan Perdana Menteri Kerajaan BN, saya melalui Biro Antarabangsa Amanah telah membantah kemasukan beberapa pegawai kerajaan Israel menyertai satu konvensyen di Kuala Lumpur selama 1 minggu. Tiada seorang pun ahli Parlimen PAS bersuara dalam isu ini walaupun mereka tahu Malaysia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel kerana kezaliman Israel kepada rakyat Palestin. Siapakah PAS untuk menuduh PH munafik kalau mereka sendiri tidak bertindak wajar semasa berkuasa, tetapi mementingkan perniagaan dunia di Expo Dubai 2020 yang disertai oleh Israel semasa saudara Palestin semakin disisi. Kelihatan jelas hari ini hasil penyisihan negara Arab yang lain tidak bersungguh lagi membela pembunuhan beramai-ramai umat Palestin. Okey, ditulis panjang betul lah. Ya, saya bacakan 2 rangkap terakhir. Tidak seperti sikap ahli Parlimen PAS yang bersungguh-sungguh mendirikan billboard agregasi mempromosi Expo Dubai yang disertai Israel dan berdiam diri tidak bantah semasa pegawai kerajaan Israel dibenar masuk Malaysia semasa Muhyiddin timbalan Perdana Menteri zaman Datuk Nadib. Siapakah PAS? Siapakah PAS untuk menuduh PH munafik jika mereka sendiri yang terhadap Israel tidak konsisten? Siapa yang munafik sebenarnya? Ditulis oleh Raja Bahrain Shah yang merupakan pengurusi Biro Antarabangsa untuk Parti Amanah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.